Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين amin. Kita di muka surat 6 maksudnya yang kita jauhi ni. Ya, sampai lagi. Betul. Oh, situ. Kata musannif rahimahullah taala, rukun iman 6 perkara. Pertama, percaya dengan Allah Taala, percaya dengan malaikat, percaya dengan segala kitab Allah, percaya dengan segala rasul, percaya dengan hari kiamat, percaya sekalian perkara yang baik dan jahat kesemuanya daripada Allah dengan muwafaqat iradatnya pada sedia kala. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita kepada Allah Taala. Syukur nikmat hidup masih diberi, syukur kita dapat Islam, syukur kita orang telah jadikan hati sanubari kita membenarkan, mengiyakan semua ajaran yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita orang telah jadikan kebolehan taat, ikut perintah dia, meninggalkan larangannya. Syukur kita kesihatan, lapang masa diberi, hidayah taufik masih dikekalkan, dengan itu dapat hadir untuk solat maghrib berjemaah. Dan insya-Allah kita manfaatkan pertemuan kita, meneruskan bacaan kitab daripada Pati Faridah Faraid insya-Allah. Kata musannif rahimahullah taala, rukun iman 6 perkara. Ini ada sekalian apa yang kita nak sambung ni, nak lihat pula apakah perkara yang menjadi dasar dalam bab keimanan. Kalau dulu kita dah lihat takrif iman, juga sebelum daripada tu kita dah lihat Islam, dan apa dia makna Islam, apa dia makna iman. Jadi kita telah lihat definisi, hubung kait antara satu sama lain. Jadi khusus kita nak sambung ni adalah nak lihat apa dia iman. Yang iman itu antara lain kita bicara dulu, iman ni ialah at-tasdiq. Dia ialah membenarkan. Bila sebut membenar ni mestilah tasdiq qalbi, membenarkan di hati. Adapun Islam, dia mestilah menuturkan di lidah, mengakui, mengiktiraf semua ajaran Nabi SAW dalam bentuk lahiriahnya, terutama dalam bentuk percakapan. Mestilah dia mengaku dan mengiktiraf semua yang perkara yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang juga dalam masa yang sama dia tak ingkar, tak bangkang, tak tolak ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi itu. Jadi iman ini adalah berkaitan dalam bab hati. Jadi kombinasi iman Islam ni lah, kalau ikut baru sempurna, yang nanti insya-Allah bila dihayati pelaksanaan dia, itu nanti kita akan jumpa ada bab yang memang dia sebut selepas ni, yang namanya ihsan. Namanya ihsan nanti insya-Allah. Baik, macam mana pun yang kita nak lihat ni seterusnya adalah rukun iman yang dikata 6 perkara. Dari segi 6 itu dah rukun ni sedia maklum pada kita. Cuma ingatkan balik antara yang kita dah bicara dulu, bila sebut bab iman, bila dia adalah rukun iman, rukun dalam bab iman, rukun dengan makna rukun berbanding dengan rukun Islam. Walaupun sebut rukun Islam, tapi dalam bab Islam, rukun Islam, rukun bukan makna rukun, bahkan rukun dengan makna perkara yang besar. Yang jadi rukun dengan makna rukun hanyalah dalam bab kalimah syahadah sahaja. Itu pun nisbah kalimah syahadah, nisbah orang kafir yang masuk Islam. Adapun dalam bab iman, rukun memang makna rukun, dengan makna sesiapa yang walaupun ada silap dalam bab keimanan ni, 1 daripada 6 tolak 1 kosong. Itulah seperti yang selalu dan sering kita sebut tentang nak memahamkan iman dan menunjukkan iman ni ialah benda besar, dan kita kena belajar elok-elok, faham elok-elok, dan tidak boleh ada kesilapan walaupun sedikit. Tu ayat dia tu. Tidak boleh ada kesilapan dalam bab keimanan walaupun sedikit. Apatah lagi yang sedikit silap tu dia pada sudut ataupun pada perspektif, bunyi moden sikit, pada iktibar syarak, tu bunyi Arab, pada pengiktibaran syarak, dia dihukum dengan benda besar. Walaupun manusia anggap benda tu remeh, tapi
bila mengikut perspektif syarak, dia ialah benda besar, dia mudarat besar yang nanti akibat dia bila tersalah dalam bab keimanan, sama dalam bab 6 yang nama rukun ni, dia bukan istilahnya berdosa, bukannya fasik, bukan zalim, tapi kafir terus. Satu bab iman ni kena belajar elok-elok, jangan ada silap. Jangan ada silap dan kena tengok apa disiplin-disiplin dalam bab keimanan ni. Dalam 6 bab, dan 6 ni ialah bab besar. Selain pada 6 bab ni, kalau kita gunakan bahasa 6 topik ni, ada selain pada 6 ni ada sub topik dia, maksudnya perincian satu-satu. Ada lagi tajuk-tajuk kecil yang perlu dihurai dan lihat, ngaji betul-betul insya-Allah di sebelah kitab kita ni. Memang dia menjamin untuk membicara bab itu, dia akan sebut nanti, dan memang kita kena belajar satu persatu dan tidak boleh ada silap. Sekali lagi ayat tu, dalam bab keimanan ni tidak boleh ada silap walaupun satu. Kalau nisbah 6 ni 6 tolak 1 kosong. Kalau ayat Quran 6,000 lebih, 6,000 tolak 1, dia bukan 5999 tapi kosong. Dan itulah sekali lalu kita nak faham dalam bab rukun iman, yang kata rukun iman, rukun dengan mana rukun sungguh. Maksudnya bila ada satu saja daripada bab keimanan ni cacat, cedera, ataupun istilahnya menyalahi daripada ajaran Nabi SAW, walaupun dalam bab ketaatan dia taat gila punya, bagus punya, tapi faham dalam bab akidah ada benda yang silap, sia-sia saja amalan dia yang dibuat cara lahiriah, nampak patut taat, kerana syarat untuk diterima amalan lahiriah, amalan zahir yang praktikal islami dalam bentuk perbuatan itu tidak akan diterima melainkan dengan syaratnya akidah yang sahih. Mestilah akidah yang betul, akidah yang tepat, akidah yang tidak tercedera. Ni akidah yang dalam bab rukun iman ni khususnya, yang benda-benda besarnya yang tidak boleh ada silap sama sekali. Tu ayat dia tu. Sekali lagi tuan-tuan, kalau renung sikit, bayangkan macam mana kita nak cari sesuatu dan kita nak buat kerja supaya tidak ada silap sama sekali. Apa saja kita buat tuan-tuan, bila kata jangan ada silap sama sekali, maksudnya kena perinci satu persatu daripada awal kitab ke akhir kitab tu. Barulah boleh dapat nama perincian jangan ada silap sama sekali. Kita buat pilih contoh, katalah kita buat kerja apa? Kerja dekat, tengok Abang Mat ada buat kerja mengimpal meja besi, silap Abang Mat, leceh Abang Mat, jenuh nak pokah balik, nak potong balik, besi silap potong pula, terpendek ke apa ke, panjang gagah lagi pokah boleh potong, kalau pendek nak kena sambung bukan dia. Tambah pula binaan tu perlukan kekuatan, jadi sambung-sambung bukan dia, leceh buat kerja tu. Jadi asal nak sebut ialah macam mana kita nak buat jangan silap. Jangan silap ni antaranya latihan yang panjang, pengalaman yang lama, lagi didikan yang sempurna, lagi ilmu yang luas, macam-macam tu kan. Kalau nak sebut kata jangan buat silap langsung, akidah kalau boleh jangan ada silap. Sepatutnya makin lama makin matang, makin tera, makin handal dalam bab keimanan. Kerana benda nak belajar pun kalau ikut bukan banyak mana, 6 je. Tapi main dengan kita lah ni, pendidikan kita tak cukup, sekolah pun tak sempurna, pendidikan sekolah pula kebangsaan aja, masjid surau pun tak apa nak pi pun celun-celang, ngaji pun culang-caling, boleh tu. Ustaz pun sak ada sak tak ada, sak hujan tak hujan, demam sakit, ngantuk tidur. Takut yang kita hari tak mari tu, hari tu benda besar yang sepatutnya kita kena faham, yang tu kita silap. Kita takut sangat tu. Baik macam tu, macam mana pun sekadar nak sebut tu, sekadar nak kata tu tanggungjawab kita belajar dalam akidah tuan. Lebih-lebih lagi Rasulullah pernah isyarat dalam sabdaan dia, akhir zaman ni yang Rasulullah kata akan berpecah umat aku dalam bab akidah ni 73 puak, satu yang dalam syurga. Maksudnya Rasulullah dah isyarat dah, memang akhir zaman ni manusia memang banyak tinggal mengaji, tak ramai orang menghadap kitab, tak ramai yang berguru, tak ramai yang betul-betul nak ikut akidah yang betul, yang tepat macam mana ajaran Nabi SAW, itu juga para sahabat, tabi'in dan juga ulama-ulama mutabar dulu. Bahkan makin lama makin sikit. Itu isyarat dah. Pecah 73, satu je betul kan, bayang. Orang cakap 73 perkataan, satu je boleh betul. Maksudnya zaman tu teruk. Dan jangan tak tahu zaman tu ialah zaman kita ni. Cuma zaman kita lah ni nak kata macam mana pun, macam mana memang duk ujung lah. Memang duk ujung. Baiklah sikit-sikit sebut perkara tu supaya kita kot sedar
Dengan tu kita cari elok-elok apa yang sepatutnya dicari. Baik. Jadi rukun iman itu 6 perkara. Pertama, percaya dengan Allah Ta'ala. Jadi istilah percaya ni kita dah lama dengar. Ambil balik perkataan yang kita dah bicara bab takrifan iman dulu. Iman ni apa? Tasdik. Jadi percaya tu maksud apa? Tasdik. Kalau dengan percaya tu tasdik tu apa? Sidik ni maksudnya benar. Tasdik tu maksudnya apa? Maksudnya mesti membenar, mengiyakan, mengakui, mengiktiraf dan tanpa ada sebarang kesilapan, keraguan. Tanpa ada sebarang keraguan, pengiktirafan, pengakuan kita ataupun keyakinan kita ke Allah Ta'ala dengan segala apa yang sepatutnya diiktikad ke dia. Kalau kita perincikan sikit tentang percaya pada Allah Ta'ala tu yang dijadi rukun iman, antaranya apa? Wajib yakin bahawasanya Allah Tuhan sebenar. Tidak ada Tuhan sebenar melainkan Allah seorang saja. Lain pada dia adalah semua batil dan palsu. Semua itu bukan Tuhan. Bahkan itu sangkaan manusia saja dia adalah Tuhan. Yang betul-betul Tuhan hanyalah Allah Ta'ala. Dan bila kata dia Tuhan, dia mesti sifat sempurna. Tidak akan ada apa-apa nama sifat kekurangan dengan nisbah bab ketuhanan. Itu umum, mesti percaya macam tu. Itu iman ke Allah Ta'ala tu. Lagi pula, apa yang sepatutnya sekurang-kurang mesti kena belajar. Itu yang jumpa detail nanti. Sekurang-kurangnya supaya kita kalau belajar tekat-tekat tu, InsyaAllah tak rosak kita punya akidah kalau dalam bab lain. Apa dia? Itu yang 13 mengikut Abu Hasan Sy'ari, 20 mengikut Abu Mansur Maturidi. Yang tak dapat tidak. Atas kata orang Islam, mestilah keyakinan dalam bab ni betul, tepat dan tidak boleh silap walaupun satu. 13 tu. Apa dia nanti jumpalah. Itu dalam bab yang wajib. Tentulah di sebalik yang nanti mustahil dan ada sifat harus. Jadi pendek kata, kalau dengan huraian tu, bahawa Allah Ta'ala ni wajib yakin maksudnya dia adalah satu-satunya Tuhan sebenar. Tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan dia, dan dia adalah satu-satunya, tak ada hak lain, dan mesti pada dia sifat kesempurnaan, tak ada sifat kekurangan. Dan kita mesti belajar sekurang-kurangnya mengikut kaedah Abu Hasan Sy'ari, 13 sifat yang mesti ni belajar. Tak cukup macam mana? Kalau tak cukup, tanya awak bab akidah. Kalau ada silap, out. Tapi selalunya kalau 13 ni sempurna, sempurnalah hal lain. Bila ada cacat, memang cacat. Satu, bila orang tak mau ngaji sifat 20 ni, khususnya kalau percaya, kita dah bicara bab Allah ni. Bila tak mau belajar sifat 20, kadang terus pergi mengaji tafsir. Belajar pula kawaid umum dengan tafsir saja. Mengadap terus ayat Quran. Lepas tu duk i'tikad Allah Ta'ala ada di langit. Pasal ayat Quran ada sebut Allah Ta'ala di langit. Aamintum man fis sama. Adakah kamu beriman dengan man, siapa yang ada di langit? Dia duk tafsir man tu Allah. Pula tu memang diiktikad Allah di langit dan Allah Ta'ala berada di langit, duduk di langit. Pula tu dengan pihak-pihaknya di atas. Habis. Nampak bergaya ngaji Quran, tapi kau punya kufur bab i'tikad. Kerana dia tak lihat apa yang ulama dah syarah kan. Apa sepatutnya diambil faham daripada ayat-ayat Quran yang seumpama itu. Itu yang bahaya tu. Satu, bila dia tak mengaji sifat 20 yang kata mukhalafah lil hawadis, macam mana kaedah supaya istilah nama takwil ijmali, takwil tafsili, dia tak faham, molek-molek tak faham elok-elok. Pasal apa tak faham? Pasal tak pergi belajar tu. 13 pun. Tapi tak pergi belajar elok-elok dalam bab mukhalafah lil hawadis, tak belajar elok-elok dalam bab wahdaniyah. Tak faham khususnya tentang mukhalafah lil hawadis tu, pergi akidah rosak. Walaupun menghafal Quran 30 juzuk, walaupun muhadis, menghafal sampai kutubus sittah hafal, tapi itu akidah dah. Out. Amalan siang malam, siang duk puasa, malam duk tahajud, macam mana? Out ibadat. Pasal apa? Pasal bab ketuhanan silap, duk i'tikad Allah Ta'ala ada sifat makhluk. Baik. Punca pasal apa? Tak ngaji sifat 20. Sajalah sekali lalu sebut itu. Itu yang kita kena ngaji. Sekali lagi sebut tu, berapa orang yang duk ngaji sifat 20 lah ni? Yang mengaji satu hal, berapa orang pula yang boleh ngajar sifat 20? Betul tak saya sebut ni pasal ish. Saya berani kata itulah ish kan. Ni sebab saya ngaji dulu pun, Tok Guru memang best dia ajar kan, sebiji. Tapi hak kami duk ngaji tu zaman saya lah, yang duk mengaji, duk mengadap dia tu, saya duk perhati kawan-kawan yang duk mengaji tu, Tok Guru urai sebiji bab akidah ni, yang betul-betul ambil apa yang dia syarah tu, boleh bilang dengan jari kan. Itu yang zaman satu, istilah satu batch dengan saya duk mengaji. Yang lain, yang hak balance tak kerti mengaji apa gitu, yang dah keluar sebelum ni macam mana saya tak tahu. Tapi yang zaman saya lah,
yang duk ngadak semasa sama ada saya duduk di belakang datuk dulu kan, atau saya duduk kat arwah patih Tok Guru ni kan. Sama saya tengok keadaan dari segi berapa orang saja yang boleh menerima syarahan Tok Guru, apa yang disyarah dalam bab akidah, apa kaedah-kaedah, apa ada isyarah sebi tambah yang dia halusi, yang dia canai elok-elok, kecil-kecil, halus-halus, pericik habis. Semua benda-benda yang kalau yang tu boleh menjadi salah dalam bab akidah. Saya nak kata gini, berapa ramai je yang pergi ngaji tuan yang boleh telan, boleh faham dia cakap apa tu. Memang sikit dengarlah. Memang sikit. Satu kita duduk belakang ni jangan tak tahu, memang kau sikit lagi. Tak payah tengok kita mengaji. Macam mana? Kau sikit. Yang nak jadi banyak apa dah? Hak yang jenis hoa-hoa tu lah, bahasa mudah itu. Hak tak mengaji cara yang betul tu, hak tu lah yang ramai. Kalau saya kata hari ni, saya cemburu tengok dia orang mengaji ramai. Bukan cemburu pasal orang mengajar tu kena anak murid dia ramai, saya tak cemburu tu. Tapi orang macam ni pun ngajak bodoh, kadang ajak hak merepek, mohon boleh dengar. Sebab tu pakai istilah saya pakai bahasa, saya ngaji ilmu untuk guna bahasa tu, cemburu kita tengok. Cemburu siapa? Pengajian yang betul, yang elok tak mau ikut, tak mau dengar. Yang tak elok pakai lagi dengar, ngaji pulun, pergi pakai lah tu. Tambah pula yang sesuai yang nafsu. Dia pakai hak kita ni bunyi keras sikit. Ustaz ni keras tak boleh. Ekstrim bab akidah. Sikit-sikit kafir orang, Sikit-sikit ni pasik-pasik zalim, hak ni sikit-sikit kena lagi bodoh pula kena ni. Ni kena macam-macam. Mai ustaz ni tak apa, mudah, boleh. Harus kita ni mudah, Islam mudah. Hak tu orang suka. Tambah pula zaman ni babi pun dah banyak. Tu bunyi coklat pun kata tak ada babi pula. Hari tu ada babi. Ni ada babi pula. Ada kajian ni yang buat peristiharan pun menteri pula tu buat peristiharan. Kata tak ada babi pula. Tu ada babi. Babi pun saat ada saat tak ada. Buah pergi lawak gitu. Lepas tu nak cerita apa pula? Ada babi. Tengok ada pula pendapat kata babi ni sebenarnya tak haram. Khilaf ulama mengatakan haramnya babi. Babi pun kalau kata haram daging aja. Ada pun nak kena samak, nak kena apa, nak kena serpu apa tu. Yang tu pun zaman dulu je ada ulama. Tu pun disebab ulama kata ada ulama kata tak payah duk basuh 7 kali lah. Hak tu anjing ya. Babi tak ada nas yang sahih mengatakan kena samak-samak ni. Kawan pun memang malas samak lah. Kawan pun memang dah lama makan babi lah. Macam mana? Mujur lah. Kalau itu betul dah kami. Hak tu ramai orang ikut. Bersepah hak tu. Yang nak ngaji ni, yang nak cermat, nak warak, nak betul-betul lah hidup macam mana. Ini sebab ulama-ulama dulu sanggup bersusah payah, bukan untuk kesenangan hidup di dunia saja, bahkan yang mentelamat cari akhirat, cari redha Allah Ta'ala. Tak dengar elok, tak berapa orang dah. Kopi lah dengan bahasa itu. Jadi asal bicara kita ialah ke tasdik ke Allah Ta'ala tu. Yang tu ialah sekurang-kurang yang mesti dipaham. Membenar Allah Ta'ala, saya yakinlah Allah Ta'ala satu-satu yang Tuhan sebenar, tak ada Tuhan sebenar melainkan dia. Hal lain semua merepek Lepas tu mestilah ada pada dia sifat kesempurnaan umum bahasa macam tu. Wajib i'tikad. Itu maksud iman. Dan yang tu tak boleh cedera. Wajib yakin, seyakin-yakinnya macam tu. Tu kalau syarah lagi panjang lah tu tak. Sekali lagi kalau sebut dah kata Allah Ta'ala Tuhan sebenar, mestilah agama Islam yang betul, yang lain semua tak betul. Jadi tak boleh meraih apa-apa perayaan agama yang selain daripada Islam. Dia akan jadi syarah kot tu. Kalau faham akidah mesti syarah kot tu. Kalau dia kata kita tak boleh nak memperlekehkan fahaman agama lain, pasal mereka pun ada hak untuk memahami Tuhan macam mana yang mereka percaya. Jadi Islam cara Islam, kafir cara kafir. Jadi masing-masing ada pandangan dan pendapat. Kita lebih baik hidup bersatu padu. Bersatu padulah untuk membina negara yang lebih sejahtera dan harmoni. Jadi janganlah kelahi hanya disebabkan oleh bab ketuhanan. Jadi siapa yang tidak sebah biarkanlah dengan kehendak mereka. Asalkan kita boleh berdamai dan hidup aman bahagia, boleh cari makan, boleh hidup senang, aman damai, tak berkelahi, tak berbunuhan satu sama lain. Itulah matlamat hidup kita sekarang ini. Macam, okey. Tak, memang antaranya kalau faham dari prinsip akidah tu macam tu, dia dah tu.
Walaupun kalau ikut ayat tu mansuh lah tu. Mansuh pasal asalnya lakum dinukum waliya dinu, agamamu agamaku, maksudnya mu nak sembah apa lantak mu lah. Kalau faham tu lantak tu, kita tak boleh ambil tindakan apa-apa ke orang kafir. Kalau ikut hukum tu mansuh. Kerana kalau ikut hukum Islam, dalam kaedah pentadbiran Islam, orang kafir, kita tak boleh biar orang kafir dalam keadaan dia kafir, bahkan kena dakwah dia masuk Islam. Ajar dia Islam elok-elok. Kalau dia masih tak mau masuk Islam, beri tempat yang dia orang ni akan boleh mempelajari dan menguatkan fahaman dia tentang Islam. Nisbah dakwah mesti dakwah sampai dia masuk Islam. Kalau dia tak masuk Islam pun, dia duduk kata jadi kafir zimmi, dia tak boleh diberi keistimewaan pada dia sebagaimana mana orang Islam lain. Pula tu dia kena bayar bayaran untuk menunjukkan ketaatan dia kepada negara Islam. Tu. Jadi bukan hakmu hak kami. Tu hukum tu mansuh tu. Kalau mansuh dari segi detail macam saya sebut tu satu hal, macam mana pun dasar umumnya memang hak kafir hak kita. Mana boleh kita raih hak kafir? Dari segi prinsip tu masih kekal. Yang tu kekal. Yang kata aku tak sembah Tuhanmu, hampa tak sembah Tuhan kami. Jadi bila sembah tak sembah tu, kami tak raihkan perayaan hampa. Hampa tak raihkan perayaan kami, entah lagi. Tapi kami tak boleh raih perayaan hampa. Hampa bukan raih perayaan kami pun. Kami yang raya, hampa tak raya pun. Kami duk puasa, hampa tak puasa pun. Kami duk sembahyang, hampa tak hormat pun. Macam-macam nak syarah kat tu. Oleh kita pula tiba-tiba nak pergi hormat kat dia, wali lah apalah. Tak diajar. Kalau ikut Islam dia tak ajar dia tu. Kalau tiang bila tak faham Islam, orang akan kata ni pahaman ni ekstrim. Duk kira dia je betul. Memang kaedah kita, pelajaran kaedah kita macam tu. Dan Rasulullah dulu pun dia marah pasal itu. Pasal kata Islam je betul. Sikit-sikit Tuhan sebenar Allah, tak ada Tuhan lain ke? Tu dia jadi gitu, balah lah. Memang balah. Balah tu yang kita kena ngaji elok dan kita memang yakin maksudnya apa yang kita itikad tu memang tak syak. Kita memang pegang Islam agama betul. Dan nisbah ilmu kat kita pun mesti mantap. Nisbah kita punya ilmu, yakin kita ke Allah Ta'ala. Dan kalau orang tak puas hati di situ, kelain yang kita, hujah kita, walaupun kita ni orang awam, bukan ustaz pun, orang awam biasa tapi kita boleh hujah, boleh tegakkan kebenaran, cerita bahawasanya memang Tuhan sebenar ialah Allah, selain pada dia semua palsu belaka. Mesti boleh cerita. Pasal itu dasar akidah kan. Jadi maksudnya kita mesti kenal Islam kita ni. Kita duk Islam tu tang mana? Yang menyebabkan kita jadi Islam ni, yang kata kita hamba Allah ni, yang mana menyebabkan kita jadi hamba Allah ni, hak mana satu? Adakah semata-mata tutup aurat? Adakah semata-mata boleh makan minum? Adakah dapat gaji? Adakah jadi rakyat Malaysia? Ataupun pasal mu bangsa Melayu? Hak tu kena ngaji elok-elok. Pasal lah ni tengok orang Islam kita bila dia tak mengaji elok-elok berakidah ni, pada dia Islam ni itu nama aku Islam itu. Yang lain tu dah dia tak Islam tapi masing-masing rakyat Malaysia. Yang pentingnya kita hidup aman, damai dan harmoni. Macam tu, pahaman tu memang banyak hal lah ni. Yang tu yang panggil liberalisme, pluralisme, apalah isma, pahaman-pahaman macam tu. Jadi dia tak mengendahkan adanya amalan-amalan salah nisbah agama lain yang salah satu. Begitu juga pahaman-pahaman Islam yang salah. Dia tak endah. Mu nak Wahabi ke, mu nak Syiah, ikut mu. Janji aku makan minum lah. Tak ada orang kacau aku. Aku boleh kumpul duit, boleh kumpul kereta, rumah ada, kereta ada, senang nak pergi mana, orang tak kacau. Belanja pun ada. Anak bini ada, kerja ada. I have a very good salary every month. I also have my house. Mula cakap putih. My ladang apa-apa ini. Nobody is bothering me. So that's our life today. Itu dah. Dia rasa itu ialah hidup. Jadi that's good what? What else we want in this world? Nak apa lagi kita ada hidup atas muka bumi macam ni? Jangan tak tahu apa ramai orang Islam kita macam tu. Dia tak ada, dia hidup ke atas akidah. Kita ni kalau ikut, kita pun susah payah. Kita tengok ni tak senang, ni tengok tak senang. Tu saya guna bahasa cemburu dia tu. Tengok ni tak senang, tengok ni tak senang. Tengok hang mengaji tak betul ni, pakai lagi ngaji. Joget pakai lagi. Masjid tak lagi. Allah. Cemburu, saya cemburu tak boleh. Main bola ke, sanggup bangun malam. Tapi nak mengaji bangun malam susah. Tak tahu saya cemburu.
Saya cemburu. Saya kata jangan cemburu kat orang lain. Dalam rumah saya cemburu, anak-anak saya. Suruh mengaji ke punya lihat, tapi buka TV, TV tak ada lah rumah saya. Tapi kalau buka TV, buka cerita ke, tu dia berkerumun lepas TV. Tapi kalau buka Quran, jom ambil Quran. Buat lihat, saya cemburu tu. Pasal apa Allah Ta'ala ni tak mahu dah. Ni sebab cemburu. Kat kita pun kita kena cemburu dia dah. Okey, macam mana pun asal sebutnya? Bila kita syarah panjang kan, kata yakin kita ke Allah Ta'ala Allah Tuhan sebenar, tentulah hak lain pada Allah Ta'ala palsu. Jadi kita tak raih lah agama lain. Tu asal akidah tu. Dia kalau syarah tu jadi panjang. Macam mana pun, itulah yang rukun iman yang kita kena pegang. Yang lah ni, orang tak belajar dah dengan cara beriman itu. Dia lebih pakai rukun negara, kepercayaan pada Tuhan. Janji dari Tuhan, mutak komunis ya. Komunis ya, musuh Malaysia. Hal lainnya lah. Masih warga negara Malaysia, sembah ke mana pun tak ada masalah. Tu ayah pay pun. Pada Malaysia, kerajaan Malaysia tak menganggap itu sebagai satu kesalahan. Dia ialah hak kebebasan beragama. Syiah Malaysia tak menganggap dia sebagai satu kesalahan. Wahabi Malaysia tak anggap sebagai satu kesalahan. Tu ustaz yang duk mengajar merepek duk istilahnya ajaran sesat lah. Ada ajaran sesat lah kat Malaysia macam mana? Satu Malaysia kalau ikut ada pahaman tarikat lah, apalah macam-macam, buat perbomohan lah, buat perubatan lah yang cara mistik tak mistik apa ni. Tu hal yang bunyi kadang ala perubatan Islam tapi ada jin itu, ada sihir itu. Kalau ikut salah tu. Tapi apa jadi? Dengan undang-undang Malaysia tak salah dah. Walaupun dia salah dengan agama. Yang ni yang saya sebut tadi, kita tengok kau jauh ke belakang, isu nisbah dia orang nak buat benda-benda tak boleh ni, cemburu lah. Cemburu dengan mana kalau boleh berhentikan dia orang ni. Kalau boleh macam mana nak bagi Islam dapat Islam betul ni? Nak buat macam mana ni? Okey. Jadi pertama bab ketuhanan satu. Yang kedua ialah percaya dengan malaikat. Wajib itikad dengan malaikat. Malaikat ialah makhluk Allah, jadikan daripada cahaya. Mereka ni ramai banyak, sentiasa tak Allah Ta'ala. Mereka tak ada apa langsung dah haka pada Allah Ta'ala. Wajib itikad itu. Pasal apa kena percaya malaikat? Pasal yang kabaran kita tentang malaikat ni adalah Nabi Rasul. Semua Nabi Rasul pasti berjumpa malaikat. Dan malaikat yang dia orang jumpa tu ialah Jibril. Pasal semua Nabi Rasul terima wahyu. Jadi malaikat ialah antara makhluk yang tak boleh nak pertikaikan dari segi kita mesti mengakui, mengiktiraf dia, membenarkan dia dan tidak ada ragu bahawasanya apa yang disampaikan adalah benar. Dan pula yang menceritakan dia benar tu Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang kena beriman dengan malaikat. Jadi malaikat antara makhluk yang tak boleh diragui. Cuma kita nak kenal macam mana? Tak kenal malaikat. Kita kenal memang kita tak kenal. Dan kita pun tak ada keupayaan melihat malaikat. Cuma malaikat ni dia termasuk dalam benda ghaib yang kita wajib percaya. Yang mendakwakan pula tentang malaikat ni ialah Nabi dan Rasul yang kita percaya. Jadi pegang ialah bahasanya malaikat ialah makhluk yang maksum, yang tak ada buat dosa, sentiasa taat Allah Ta'ala. Sebab kita takkan ada keupayaan untuk berjumpa, pelihara, apatah lagi minta bantuan daripada malaikat. Pasal malaikat bukan dijadikan untuk jadi khodam kita, untuk khidmat kita, tidak. Bahkan dia ialah hamba Allah yang sentiasa taat pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan untuk laksanakan segala titah perintah dia. Jadi disebab beriman, wajib beriman ke malaikat, yang kata Allah yang bagi jadi malaikat dengan tugasan tertentu pada para malaikat. Okey, umumnya ke malaikat mesti akidah itu. Sekarang kita sambung sikit, kat jin macam mana? Jin tak diistilah beriman, percaya dengan jin. Tak percaya tu maksudnya kita taklah maksudnya yakin, seyakin-yakinnya jin ni apa saja yang berlaku pada dia pasti betul, pasti salah. Dia seolah-olah maksum, tidak akan ada buat salah. Itu salah. Kalau jin dia istilahkan percaya dan beriman, tasdik macam tu salah. Macam mana pun jin kita wajib iktikad tentang kewujudan dia, memang dia ada. Itu memang wajib iktikad. Pasal jin antara makhluk yang cerita dalam Quran, memang sebahagian daripada makhluk yang Allah bagi jadi. Antaranya ialah jin. Itu wajib beriman. Menafikan kewujudan jin kufur. Pasal Quran pun kata ada. Habis kita kata jin tak ada. Ini nak merepek ni. Salah akidah pula. Ada orang kata ni alam ghaib, jin ni merepek lah, ni bukan jin, ni histeria ni. Ada orang kata gitu. Dia maksudnya dia nafi langsung, jin ni seolah-olah benda tak wujud.
Lah, jin memang ada. Cuma adakah kewujudan jin tu dipanggil beriman? Tak. Kita wajib iktikad adanya mereka, tapi kita tak wajib iktikad mengimani jin itu. Jadi tak mengimani jin tu maksudnya macam mana? Kita tak membenar dan mengiyakan apa saja perkataan, percakapan, apa lagi, tunjuk ajar,